Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian di dalam kitab Fathul Qarib, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada kitab Fathul Qarib, kita masih berada dalam bab hadanah, dan minggu lepas kita telah memulakan membicarakan tentang bab ini. Dan saya ringkas, hadanah maksudnya adalah hak ini penjagaan bagi anak. Dan misalnya adalah kalau sekiranya berlaku penceraian dan ada budak yang ini misalan bayi ataupun budak kecil, anak mereka, siapakah yang ini yang lebih hak diberikan hadanah? Jadi kita telah membicarakan pada minggu yang lepas apa yang disebutkan ini oleh penulis. Maka secara dasar ibu yang ini diberikan kedepanan yang ini menjadi diberikan ini hak ini di dalam yang ini hadanah. Akan tetapi ada keadaan-keadaan yang mana hadanah itu diberikan ini kepada pihak lelaki. Dan kita sedang membicarakan juga tentang 7 syarat bagi orang yang menjaga anak. 7 syarat bagi hak hadanah, yakni apabila anak itu dibagikan kepada seseorang, maka seseorang itu mesti ada syarat-syarat ini. Kalau tidak, yakni ia tidak dibolehkan. Anak tersebut tidak diboleh diberikan yakni kepadanya. Jadi ini yang kita akan membicarakan insya-Allah taala. Kita sebenarnya yakni lagi sedikit saja sebelum kita habis bab ini. Jadi pengajian pada hari ini agak ringkas sedikit sebab kita tak ada banyak lagi untuk kita membicarakan. Kebanyakannya sudah kita bicarakan pada minggu yang lepas. Sebab selepas ini bab hadanah, terus kita akan masuk kepada fikih jinayah, kepada bab ini al-jinayah. Jadi itu sebab ini saya ingin tangguhkan pada minggu yang akan datang. Saya ingin tangguhkan ini pada minggu yang akan datang. Jadi insya-Allah kita meneruskan daripada mana kita berhenti. Jadi kita kembali kepada kitab. Penulis mengatakan wa syara'itul hadanati sab'un. InsyaAllah tadi ada masalah teknikal sedikit ya. Kita cuba yang ini teruskan. Penulis ini mengatakan syarat ini bagi hadanah ada 7 syarat. Pertama sekali beliau mengatakan al-aql, yakni bagi ibu bapa yang menjaga anak tersebut, maka mereka harus ini berakal. Beza kalau sekiranya mereka gila misalan, maka tidak ada hak ini hadanah bagi mereka. Yang kedua adalah mesti mereka merdeka, al-hurriyah. Ini juga kita telah membicarakan ini pada minggu lepas. Selepas itu yang ketiga adalah ad-din, yakni agama ni mesti agama Islam. Tidak dibolehkan kita memberikan anak kepada yang bukan Islam. Ini juga kita telah membicarakan pada minggu yang lepas. Dan syarat yang keempat dan kelima, penulis mengatakan al-iffatu wal amanah, yang mana kedua-dua sama ada suami ataupun isteri yang diberikan penjagaan ini, maka mereka mesti ada sifat iffah, iaitu maksudnya bukan yang ahli maksiat, bukan fasik, dan mereka ada amanah. Kalau sekiranya dikenali yakni mereka tidak ada amanah, ataupun yang diketahui mereka bukan ini orang yang adil, orang yang fasik ataupun yang terkenal yakni dengan penipuan dan sebagainya, maka tidak diberikan anak tersebut kepadanya walaupun ia ibunya. Jadi kalau sekiranya berlaku penceraian, yakni misalan ada bayi misalan
biasanya akan diberikan kepada ibunya, tetapi 7 syarat ini mesti wujud. Kalau sekiranya ibunya fasik ataupun tidak ada amanah, juga anak tersebut tidak diberikan kepada ibu tersebut, dia akan berpindah kepada bapanya. Kalau sekiranya berpindah kepada ibunya, iaitu nenek kepada budak ini. Kalau tidak, ini berpindah kepada bapa dan keluarga bapa. Jadi beliau mengatakan Ar-Rabi'u wal Khamis wal 'Ifatu wal Amana fala hadanata li fasiqatin. Penulis ini mengatakan tidak ada hak hadanah bagi wanita yang fasik. Ini kalau sekiranya kita mengatakan ibu bagi budak ini. Wala yushtaratu fil hadanati tahaqququl adalatil batinah. Ini juga minggu lepas saya telah membicarakan perbezaan di antara adil zahir dan batin. Apa yang wajib di sini adalah selagi mana kita mengenali orang ini adalah orang adil, bukan fasik. Secara zahir ia sudah mencukupi. Tidak diwajibkan adil kebatinan, yakni maksudnya ahli keluarganya mengetahui tentang akhlaknya, yang mana orang luar tidak mengetahuinya. Maka ini tidak menjadi syarat. Sebab ada orang yang kita lihat pada zahirnya masya-Allah amanah dan sebagainya, maka kita menghukumkan ia sebagai adil. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu Taala saja yang mengetahui, ahli keluarganya juga yang lebih mengetahui kepadanya. Ini semua adalah dikirakan sebagai akhlaknya yang batin. Jadi di sini penulis ini mengatakan yang diambil iktibar adalah akhlak ini yang zahir, sifat amanah dan juga tidak fasik. Dan beliau mengatakan selepas itu wasadisu. Jadi pengajian kita pada hari ini insya-Allah ini akan memula daripada sini. Beliau mengatakan as-sadisu, syarat yang keenam bagi yang mendapatkan hak hadanah, yakni mesti al-iqamah, iaitu dia mesti berada dalam negeri. Jadi penulis mengatakan al-iqamatu fi baladil mumayyiz, yakni negeri siapa? Negeri budak itu. Budak budak yang mumayyiz. Kalau sekiranya mereka tinggal di Singapura, maka dia tinggal di Singapura, maka dia mendapatkan hak hadanah. Berbeza kalau sekiranya mereka nak keluar negeri. Ini yang akan disebutkan selepas ini. Maka beliau mengatakan bi an yakuna abawahu muqimaini. Kedua ibu bapanya muqim, di dalam negeri yang sama. Jadi inilah situasi yang pertama. Ibunya berada di negeri yang sama, bapanya juga berada di negeri yang sama. Maka di sini tidak ada masalah. Kita memberikan kepada ibunya. Betul ke tidak? Kita memberi, kalau dia belum mumayyiz, kita memberikan kepada ibunya. Kalau dia sudah mumayyiz, dia diberikan pilihan. Ini juga kita bicara minggu lepas. Budak ini diberikan pilihan, sama ada dia nak berada bersama ibunya ataupun dia nak berada bersama bapanya. Maka dia boleh memilih. Kalau dia nak berada dengan bapanya, maka bapanya mesti memenuhi syarat-syarat yang 7 tadi kita mengatakan. Dia mesti berakal, orang yang berakal, bukan orang yang fasik, orang yang ada amanah dan sebagainya. Dan dia mesti berada dalam negeri. Ini yang penulis ini mengatakan. Falau arada ahaduhuma safara hajatin, kalau sekiranya salah seorang daripada mereka nak bersafar disebabkan ada hajat. Seperti apa? Safar hajat ini penulis memberikan misal ka hajjin wa tijaratin. Yani misalan ibunya menjaga bayi ni misalnya, dan ibunya nak musafir, nak menunaikan haji misalnya. Maka budak itu akan diberikan kepada bapanya yang berada dalam negeri. Sebab ini sementara sahaja. Ibunya menunaikan haji, selepas itu dia akan kembali. Ini adalah safar haja. Sama juga berkenaan dengan tijarah, dia ada perniagaan misalan, dia nak pergi ke Malaysia misalan, dan selepas itu dia akan kembali ke Singapura. Ini tidak ada masalah. Maka bayi tersebut dijagai oleh bapa untuk sementara waktu. Tawilan kana safaru aw qasiran. Sama ada safar yang panjang ataupun safar yang pendek. Sama ada waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek. Sama ada safar yang jauh ataupun safar yang dekat. Kanal waladul mumayyizu wa ghayruhu ma'al muqim. Jadi budak ini akan berada bersama siapa? Bersama al-muqim, yakni sama ada bapanya ataupun ibunya yang berada dalam negeri. Hatta ya'udal musafiru minhuma, sehingga dia balik. Yang musafir itu sama ada ibu ataupun bapanya kembali kepada negeri. Walau arada ahadul abawaini safara naqlatin. Sekarang pula ada jenis safar yang berbeza. Ini dikenali sebagai safar naqlah. Safar naqlah maksudnya dia nak berpindah ke negeri lain. Tadi kita mengatakan safar haja. Safar haja dia melakukan perniagaan misalan dan dia kembali, ataupun dia menunaikan haji dan dia kembali. Sekarang pula dia nak hijrah terus, dia nak tinggal di Malaysia, dia nak tinggal di Indonesia sebagai misal. Maka ini hukumnya berbeza.
Penulis mengatakan walau arada ahadul abawaini safaran naqlatin fal abu aula. Maka sekarang kedepanan diberikan kepada siapa? Ibu ataupun bapa? Diberikan kepada bapa. Diberikan yakni kepada yakni bapa untuk menjaga bayi tersebut. Jadi sekarang ada perbezaannya. Kita lihat sekarang, kalau sekiranya kedua-duanya dalam negeri, ibu diberikan kedepanan. Yakni kalau bayi belum memayyiz, maka diberikan yakni kepada ibu. Berkenaan ini dengan kalau sekiranya ibunya musafir, ini misalnya ibunya nak keluar negeri dan dia nak menetap ini di sebuah negara yang lain, maka bapanya yang diberikan kedepanan ini untuk menjaga anak tersebut. Fal abu aula minal ummi bihadanatihi fayanzi'uhu minha. Maka dia mengambil budak tersebut ini daripada isterinya. Asyartu sabi'. Syarat ini yang ketujuh. Ini yang akhir sekali insya-Allah. Jadi pengajian kita hari ini insya-Allah akan sampai bawah ini seperti mana kita lihat ya. Sebab selepas ini kalau kita lihat dia akan masuk ini kepada Kitabul Jinayat. Ini yang insya-Allah taala minggu depan insya-Allah kita akan mula ya dengan kitab Al-Jinayat. Sekarang kita lihat ini kepada syarat yang terakhir bagi hadanah. Yang ini bagi yang berhak menjaga. Pertama sekali yang ketujuh beliau mengatakan al-khulu ay khuluwul ummil mumayyizi min zauj. Syarat ini yang ketujuh adalah ibu itu dia tidak berkahwin. Yang ini maksudnya setelah berlaku perceraian misalnya dia tidak berkahwin. Dia tidak berkahwin. Laisa min maharimit tifl. Dia tidak yang berkahwin dengan seseorang yang merupakan mahram ini kepada anaknya. Yang mahram ini kepada anaknya. Fa innaka had syakhsan min maharimihi. Kalau sekiranya dia berkahwin dengan seorang lelaki yang merupakan mahram ini dengan bayi tadi, dia memberikan misal seperti siapa? Ka'ammit tifli, seperti pakcik. Yang ni pakcik am di sini maksudnya adik-beradik kepada bapa. Misalan bapa budak ini punya abang misalan. Dia berkahwin dengan wanita tadi. Awi ibni ammihi, ataupun yang ni anak kepada pakcik ni. Maka wanita ini berkahwin setelah ini perceraian misalan, maka dia berkahwin ini dengan pakcik ini budak ini, ataupun anak kepada pakcik budak ini, au ibn akhihi, ataupun yang ni anak ini kepada yang ni salah seorang daripada adik-beradiknya. Radiya kullun minhum ini bil mumayyiz, dan mereka yakni tidak ada masalah ini untuk menjaga budak ini yang mumayyiz ini. Fala tasqutu hadanatuha bidzalik. Maka hak ini hadana tidak jatuh. Hak ini hadana yang ini tetap yang ini wujud yang ini bagi wanita tersebut. Tetapi kalau sekiranya yang ini dia berkahwin yang ini dengan lelaki lain yang bukan yang ini mahram dengan budak yang ini tersebut, maka hadanah yang ini tersebut yang ini diberikan yang ini kepada yang ini suami yang ini yang lama. Ini adalah keadaan penulis yang mengatakan di sini adalah kalau sekiranya dia berkahwin ini dengan mahram ini bagi budak itu. Wallahu a'lam ini bis-shawab. Jadi insya-Allah kita membicarakan sekali lagi ya syarat-syarat yang tujuh tadi. Jadi kalau kita lihat kitab Fathul Qarib, apakah yang ini syarat ini yang tujuh ini bagi hadanah, bagi orang yang menjaga. Pertama sekali adalah akal. Akal yang ini iaitu dia berakal bukan gila. Huriyah yang ini merdeka. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah agama Islam. Yang keempat adalah bukan fasik dan mempunyai yang ini sifat amanah. Yang keenam adalah dia bermukim dalam negeri. Dan akhir sekali adalah yakni wanita yang ini tersebut tidak yakni berkahwin ini dengan yakni lelaki lain. Jadi ini adalah tujuh yang ni kita mengatakan syarat ini bagi hadanah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dan kita akan masuk pada Kitabul Jinayat pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.